محمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan ditabatkan dosa-dosa saya insya-Allah. Di pagi ini kita akan sembang-sembang santai, soal jawab santai. Mudah-mudahan kita akan dapat faedah yang besar insya-Allah. Pertamanya, alhamdulillah, saya menyeru pada diri saya dan kita semua umat Islam, marilah kita sama-sama membanyakkan syukur. Alhamdulillah di atas nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kekal sampai di saat kematian kita insya-Allah. Untuk meringkaskan sembang-sembang santai kita ini, yang pertamanya, ini terus kepada poin ni insya-Allah, iaitu kita semua wajib mencari kebenaran. Semua orang tahu. Kalau dah wajib mencari kebenaran, kebenaran tu nak cari di mana? Kita ambillah dalam contohnya dalam negara kita lah. Sebab kita ni orang Malaysia, rakyat Malaysia, dilahirkan di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita cari sinilah. Ada tak jemaah kebenaran di Malaysia ni? Siapa dia? Mana dia? Apa ciri-cirinya? Adakah jemaah kebenaran akhir zaman itu jemaah PAS? Jemaah PAS yang di Malaysia ni jemaah UMNO kah? PKR kah? Amanah kah? ABIM kah? Tabligh kah? Akram kah? Akram ni bukan Arkam ya, Akram. Atau dulu tak silap saya namanya jemaah JIM. Dan sepatutnya semua orang tahu jemaah kebenaran di akhir zaman tu satu je. Kalau dia ada merata-rata, dia kena satu, sama je. Ciri-cirinya mesti sama dan pemimpin mesti satu, yang sama. Carilah, kalau kita tak suka jemaah itu, jemaah ni, kita cari yang mana satu tu. Semua orang nak kebenaran ni. Saya pun nak. Kita sama-sama nak kebenaran. Keduanya, bila kita tak suka kan, tak suka kepada pandangan saya jemaah kebenaran di Malaysia ni, kita tak suka. Tapi kenapa orang lain suka ya? Kenapa ada orang yang suka? Kita kata sesat, tapi kenapa ada orang lain yang kata tak sesat? Kita tak setuju dengan dia, tapi yang peliknya ahli dalam jamaah, contohnya lah, ini contoh. Jamaah Fatah Time ini orang cerdik pandai, ada diploma, degree, master, PhD, cerdik pandai, doktor pun ada, profesor pun ada, yang buat tesis pun berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kontroversi ni lah. Tapi lulus dapat PhD pun ada juga. Contohnya kita ni tak suka. Kita kata, kita kecam, kita kutuk habis-habisan lah. Kita kata sesat. Tapi yang pelik bin ajaib, macam mana orang lain pula boleh kata, elok ya, kami nampak elok, guru kami elok, ahli ibadah, bagus, mayangnya, ibadahnya, akhlaknya, peribadinya, sopan santunnya, kasih sayangnya. Ada dua pula yang berlainan. Satu suka dan satu tak suka. Saya nak bagi satu kiasan, contohlah kepada tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Kita ambil contoh suami isteri. Ini dalam satu rumah tangga lah. Contohnya suami isteri bergaduh. Bila suami isteri bergaduh, kita nak sokong yang isteri ke sokong suami? Yang betulnya yang macam mana? Yang betulnya ialah kita hendaklah menjadi hakim atau pengadil yang menentukan benar salah itu dengan mengambil kira, dengan bertanya, dengan selidik kedua-duanya. Tanya pandangan isteri, tanya pandangan suami, hadirkan kedua, kita menilai. Boleh jadi isteri bersalah, boleh jadi suami bersalah. Itu gambaran situasi yang pertama, dengar molek-molek. Situasi yang kedua pula, suami isteri bergaduh. Oh, rupa-rupanya mereka ini telah berbaik semula. Memang mereka bergaduh, tapi telah berbaik semula. Orang luar ni tak tahu ni mereka berbaik semula. Orang luar tahu dia bergaduh aja. Situasi yang ketiga, yang mereka suami isteri bergaduh ni rupanya dah berbaik semula dan telah bertaubat, kembali harmoni. Situasi yang ketiga. Situasi yang keempat,
suami isterinya bergaduh. Kita dengar cerita. Rupanya tak bergaduh pun. Sebenarnya tak bergaduh. Semua dia soal jawab tu kita nampak, kita dengar. Kita dengar-dengar je bergaduh. Rupanya tak bergaduh pun. Situasi yang kelima, suami isteri bergaduhnya rupanya memang bukan pergaduhan. Tak ada isu apa pun sebenarnya. Saja dicipta, direkod oleh musuh. Jadi dalam suatu hal tu, ada banyaklah keadaan. Jadi orang luar tak tahu, dia bercakap lah ikut suka apa dia nak cakap. Begitulah saya nak bagi satu gambaran kepada satu jemaah dalam negara kita Malaysia ini. Dalam satu jemaah itu, yang benarnya siapa? Bukan pengikutnya. Nombor satu sekali, pemimpin. Macam Nabi Muhammad tu pemimpin nombor satu. Dia yang betul sebab Quran menyebut dia, hadis menyebut dia. Dia pemimpin nombor satu. Keturunannya bagus, kan? Bukan sekadar keturunannya bagus, semuanya baguslah. Jadi pemimpinnya itu dikatakan dijanjikan. Jadi pemimpin yang dijanjikan itulah yang selamat. Anak buah ni pengikut yang nak kebenaran, yang nak mencari redha Allah, diuji dengan nikmat, dengan bala, dengan ujian, dengan macam-macam tadi lah. Nak tengok akhirnya siapa yang lulus. Macam itulah sepatutnya kita fikir. Baik, kembali kepada memperkatakan jamaah kebenaran yang saya kata, wasi saya di Malaysia ini. Jemaah pemimpinnya nombor satu. Tengok keturunan dia. Kena tengok keturunan dia. Memang kita tak nafikan ada orang yang keturunannya bagus, tapi dia sendiri itu tak bagus. Tapi pemimpin yang saya katakan itu, iaitu Fatah At-Tamimi tu, bagus ke tak bagus dia? Cantik ke tak cantik akhlaknya, pribadinya, solatnya, ibadahnya dan lain-lain lagi. Itu pemimpinnya. Sebab diisyaratkan. Apa makna diisyaratkan? Gelarannya disebut dalam hadis. Maka dia yang dijanjikan. Pengikutnya tidak. Maka pengikut yang beribu-ribu itu namanya diproses. Diproses itu makna diuji. Dengan ujian, amanah, kejujuran, sopan santun, akhlak, pribadi, tauhid. Segala macam. 1001 macam bentuk atau lebih daripada itu. Nak diuji anak buahnya siapa yang akhirnya benar-benar bertakwa. Jadi dalam kes-kes macam ni biasalah. Maka orang luar yang tak faham, yang tak tahu akan mengandaikan berbagai-bagai andaian ataupun pertuduhan. Nak kata apa ikut suka dia orang tu. Jadi kalau kita cerdik sikit, one step beyond, kita fikir macam ni. Yang pertama bila ada kes kita dengar, wah, dalam jemaah ni pun ada bergaduh, dalam jemaah ni pun ada benda yang tak elok berlaku, ada perkara yang tak amanah, dalam jemaah ni pun ada mengumpat orang, dalam jemaah ni pun ada pemimpin yang perangai tak senonoh. Tu contohnya lah. Jadi cara yang betul, kalau kita nak tahu, kita selidik dengan cara yang betul. Kita siasat dengan cara yang betul-betul adil. Kita nak tahu sebenarnya perkara yang berlaku dalam jemaah itu, dia benar-benar berlaku ke tidak. Maknanya kena bertindak adil lah, seadil-adilnya. Benar-benar berlaku ke tidak. Yang kedua, apa punca dia berlaku? Sebab pemimpin ke? Sebab anak buah yang tak faham ke? Yang tak taat ke? Apa sebenar puncanya? Katalah antara dua, A dengan B, bergaduh contohnya. A salah ke? B salah ke? Kita panggil dua-dua. Kita tanya. Maknanya kita tanya kepada pihak yang berkenaan. Jangan dengar-dengar cerita. Boleh jadi A dan B bergaduh tu, berselisih pendapat tu, dua-dua bersalah. Boleh jadi. Ataupun A salah, B tidak bersalah. Ataupun B salah, A boleh jadi. Kalau B bersalah, A tu tak bersalah. Tu gambaran, kena siasat. Boleh jadi juga itu hanyalah rekaan tuduhan, sebenarnya tak ada apa-apa pun berlaku. Atau boleh jadi kes itu berlaku benar sebagai ujian. Kemudian dua-duanya telah dihukum. Maknanya telah dihukum, selesai masalah. Dua-duanya telah bertaubat, selesai masalah. Sama lah macam kita, kalau umur kita 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Katalah kita sendiri. Ada tak perkara-perkara dosa atau maksiat yang kita buat? Kita ni. Kita katalah ada, takkan tak ada kot. Kita ni pun ada buat dosa, ada buat salah, ada buat silap. Jadi kita yang berdosa, buat salah, buat silap ni, adakah maknanya kita tak boleh bertobat?
Adakah maknanya kita tak boleh kembali ke pangkal jalan? Boleh je. Kalau kita ada niat, ada azam, tekad dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh je kembali ke pangkal jalan. Itu kita. Jadi begitu juga sama ada orang individu lain atau orang duduk dalam NGO ke jemaah parti politiknya, kita buat salah. Boleh tak kita kembali kepada jalan yang benar? Boleh je. Dan untuk mendekatkan faham lagi, kita ada 10 orang anak. 10 orang anak Pak Imam. 10 orang anak ulama'. Jadi bila anak buat jahat, adakah pemimpin tu ulama' bapak dia yang bersalah? Mestikah begitu cara fikir tu? Tentulah tidak. Kalau 10 orang anak seorang pengedar dadah atau isap dadah, dialah salah. Setelah pemimpin atau mak ayahnya memberi panduan, bimbingan, didikan kepada anak dia. Begitu berlaku dalam jemaah kebenaran. Jemaah kebenaran yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampai bila pun tak bersalah. Lebih-lebih lagi dia Nabi, dia maksum, dia tak bersalah. Jadi anak buah dia, pengikut dia. Kalau sahabat, diproses. Sebab tu ada sahabat yang buat silap. Tapi lama-lama mereka bertaubat. Akhirnya mereka semua mati dalam keadaan Islam, selamat. Akhirnya semua sahabat masuk syurga. Jadi pemimpin yang dijanjikan, iaitu Fatah At-Tamimi, iaitu Ustaz Asy'ari Muhammad. Tengok dia ni. Sebab tengok keturunan dia. Oh, keturunan baik-baik. Datuk dia bagus. Keturunan wali. Subhanallah, Masya Allah. Oh, keturunan Sunan Giri. Ambil tak keturunan ni keturunan baik-baik. Sebab pemimpin yang pemimpin kebenaran, yang pemimpin yang bertahap dunia, empire ni, tentulah akhlak dia dijaga. Tengok, itu yang pertamanya. Jadi dia ni dijanjikan. Jadi anak buah dia yang beribu-ribu ni, kalau salah, kalau silap, itu pun nak dinilai betul-betul. Kalau salah dan silap, maka yang salah-salah. Yang salah jangan kata betul. Saya pun kalau salah, siapa pun salah, kita kata salah lah. Tapi tak dinilai dengan cara yang ada. Jadi mereka tu namanya diuji, diproses. Bukan duduk dalam jemaah mana-mana pun, daripada awal sampai habis, bagus, baik, beriman, bertakwa. Bukan macam tu. Daripada mula lagi diuji, akhirnya dipilih yang layak, wali-wali saja, yang baik-baik saja. Macam tu, kena faham. Ini tak bolehlah bila ada satu perkara yang tak elok, semua tak elok. Jemaah ni bukan jemaah kebenaran. Jemaah kebenaran tu bukan bermakna semua ahli tu, maknanya daripada mula sampai habis baik, takkan buat dosa. Bukan macam tu. Kena faham elok. Pemimpinnya, keturunannya baik. Keturunannya Bani Tamim. Keturunannya Ahlul Bait. Sekiranya dia tu Fatah Tamimi, keturunan Bani Tamim lah. Sebab di akhir zaman ni, pemimpinnya sebelum Imam Mahdi adalah Fatah Tamimi, pemuda Bani Tamim. Ini yang kita kena faham. Jadi orang yang sangat marah dengan saya, maki hamun saya, fitnah saya, mengumpat saya, kutuk saya, hina saya, tak apa. Tapi sekarang ni saya meletakkan diri saya. Saya bukan duduk dalam jemaah Arkam pun. Jadi mana dia jemaah kebenaran kamu tu mana? Dah kamu kata benda ni tak elok, tak betul. Kamu tak suka, sumpah seranah. Orang lain suka je. Orang lain nampak elok dia. Apa yang membezakan antara kita dengan yang tak setuju ni? Yang membezakan antara yang tak bersetuju, yang mengutuk, mengecam, menuduh ni, dengan orang yang suka kata Ustaz Asy'ari tu elok je, akhlaknya elok. Ramai orang masuk Islam di tangan dia. Takkanlah orang yang tak elok peribadinya orang masuk Islam di tangan dia. Di luar negara dia dakwah, ramai orang masuk Islam sebenarnya di tangannya. Jadi apa yang membezakan antara kedua ni? Jawapannya hidayah. Hidayah tu mahal. Tak kiralah ustaz ke ulama ke, dia berbeza-beza. Berbeza-beza apa hidayah tu? Ada orang ustaz tapi dia tak boleh menerima Ustaz Asy'ari. Ada ramai dai dia tak boleh terima Ustaz Asy'ari. Sebab itulah perbezaan ini dia bukan pada status orang tu. Kalau dia ustaz, dia ulama, dia dai, dia mesti dapat kebenaran. Tak mesti macam tu. Sebab tu ada orang alim yang dimasukkan ke dalam neraka 500 tahun lebih dulu daripada penyembah berhala. Sebab dia ada ilmu agama tapi ikut nafsu, ada ilmu agama tak nak beramal, ada ilmu agama tak nak berlaku adil, tak nak menghalusi satu-satu peristiwa, somborono buat kesimpulan. Akhirnya dimasukkan dalam api neraka lebih dulu daripada penyembah berhala. Jadi faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tak percaya apa saya ceritakan, tak apa.
Tapi patut tuan-tuan carilah jemaah kebenaran tu kalau ada di Malaysia. Kalau tak ada, cari di Singapura ke Indonesia, cari. Sampai jumpa jemaah kebenaran tu, wajib cari satu je jemaah tu. Nak tunggu Imam Mahdi, bilalah Imam Mahdi nak datang? Mungkin lambat lagi. Mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun pun mungkin. Mungkin 7 tahun. Tapi sebelum Imam Mahdi tu, akan zahir dulu Fatah Tamimi. Carilah hadis-hadis yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi. Hadis-hadis berkaitan dengan Fatah At-Tamimi ini dikeluarkan oleh ulama-ulama penghafal hadis, pakar hadis. Beribu-ribu hadis dihafal. Berserta dengan sanad, dengan perawi-perawinya. Jadi kita ni yang tak tahu apa benda lah. Kata habuk pun tak tahu. Kita bersandar. Kita bersandar tu orang yang hebat. Ulama, muktabar. Beratus ribu hadis. Kita bersandar pada dia. Dan dia mengeluarkan hadis-hadis berkaitan dengan Fatah At-Tamimi. Sebagaimana yang saya kata selalu. Al-Hawilil Fatawa, Aqdud Durar, Al-Majma' Az-Zawaid, Al-Mustadrak dan lain-lain. Jadi kita bersandar kepada ulama yang muktabar, kepada kitab-kitab dia besar, kitab-kitab hadis. Dia mengeluarkan. Oleh kerana dia itu ulama muktabar, mana insya-Allah kita baik sangka mereka ini adalah orang yang bertakwa. Jadi kita bersangka baik begitu. Jadi takkanlah mereka berdusta. Berbanding dengan orang-orang yang akhir zaman ini, ataupun ustaz-ustaz atau ulama-ulama di akhir zaman ini, lebih baik bersandar kepada ulama muktabar yang dulu, walaupun mereka tidak masuk. Mana hujahnya, mana dalilnya? Qala Nabi SAW, khairun nas qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah di kurun aku. Satu kurun 100 tahun. Kemudian kurun yang sesudahnya 100 tahun. Kurun yang ketiga 100 tahun, dah 300 tahun. Itulah maksud kata Nabi SAW. Jadi kita bersangka baik kepada ulama-ulama, golongan salafus salih lebih-lebih lagi, dan golongan-golongan yang terdahulu kita berbaik sangka sebab mereka bertakwa. Takkanlah mereka bohong dalam menceritakan hal hadis yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi. Dan sekali lagi saya menyeru kepada rakyat Malaysia, kan? Walaupun majoriti, katalah 70 ke 80 ke 90% rakyat Malaysia dari dulu, sejak tahun 1968, dari dulu lagi, orang kata sesat, Ustaz Asy'ari ni sesat, jamaah dia sesat. Dari dulu lagi. Cuba tuan-tuan fikir, kenapa jamaah ni masih hidup? Kenapa masih hidup lagi jamaah ni? Masih lagi bebas ada dekat seluruh dunia ni. Jadi kita patut fikir kenapa? Maknanya kita kena fikir juga kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat kuasa manusia yang pada lahiriah saja. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan perjuangan mereka? Kenapa saja mereka ni tak boleh di-stopkan? Gambarannya begitulah. Sebab saya selalu berulang kali bagi tahu ada hadis yang menyebut akan senantiasa ada taifah di akhir zaman ni. Mereka tidak dapat dimudaratkan. Mereka akan terus hidup, berjuang, bergelanggang atas nama Islam tadi. Sepatutnya kita berani fikir. Jangan fikir, aku pernah duduk dalam jemaah. Pernah duduk dalam jemaah. Aku pernah jadi ahlinya. Ya, aku nampak. Itulah ujian bagi kamu dalam jemaah. Dalam masa yang sama tu, kita kena apa hikmahnya? Sebab nak jadi tentera Imam Mahdi, nak masuk ke syurga ingat senang ke? Nak mati syahid ingat senang ke? Akan diuji. Antara ujiannya, siapa yang sanggup sabar, yang sanggup redha, yang bersyukur dalam apa juga keadaan, yang pandai merujuk kepada kepimpinan. Kalau takdirnya dia disalahkan, kita menerima. Dia akan datang, kita boleh bincang lagi dengan pemimpin. Caranya ada. Nak selesai masalah. Ini kebanyakan kita ni bukan apa, duduk dalam jemaah ke, duduk luar jemaah. Pantang sikit je tercabar. Kita pun cepat je melatah. Cepat je mengata, mengutuk, mengumpat. Menuding jari. Tak habis-habis. Itu yang tak betul. Jadi seolah-olah saya nak katakan begini. Panggil tu. Semua orang yang terlibat dalam masalah-masalah tu, apa sebenarnya yang berlaku? Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Diadili. Diadili
Lepas tu apa hikmahnya? Apa sebabnya berlaku? Punca-puncanya. Jadi kita kena tahu macam hidup kita lah. Siapa yang dah kahwin, umur 40 tahun, dia dah ada suami, ada isteri. Banyak tak berlaku ujian, nikmat dan ujian silih berganti dalam hidup kita? Banyaklah sangat. Pemimpin ni, dalam jemaah kebenaran, pemimpin tu. Pemimpin yang nombor satu, tengok peribadi dia. Bertakwa, beriman, ibadah dia, tauhid dia, akhlak dia, kitab-kitab yang dikarang. Tengok peribadi dia. Yang lain kita-kita ni, semuanya adalah buah catur. Di proses nak tengok setakat mana kita ni, akhlak kita ni. Sebab tu saya berulang kali tadi cakap, kita ni dalam hidup kita banyak ada ujian. Ada banyak ujian. Benda elok ke semua berlaku dalam hidup kita, rumah tangga kita ni? Banyak benda tak elok pun kan? Tapi adakah itu menghalang kita daripada bertobat? Adakah itu menghalang kita daripada nak jadi orang yang baik, jadi orang soleh, orang bertakwa, jadi wali? Pun boleh kalau kita bertobat, kalau kita serius baiki diri, insya-Allah. Masalahnya tuan-tuan, hari ni bila mana kerajaan haramkan, jemaah tu pun dah tak ada dah. Jemaah kami dah haramkan jemaah ni, semua orang takut. Ish, yang cakap tu mufti, engkau siapa? Yang cakap tu ulama, engkau siapa? Yang cakap tu alim, engkau siapa? Oh, kita pun setujulah dengan pendapat-pendapat ni. Setuju surat khabar, apa televisyen kata semua. Siapa pun tengok di Malaysia nak bela. Siapa yang bela Ustaz Syari? Sedikit saja. 1% mungkin. Lain semua diam lah. Nanti kena tangkap, nanti masuk penjara, nanti kena soal siasat, menyusahkan. Tuan-tuan sekalian, atas nama kebenaran, atas nama Allah dan Rasul, kebenaran itu membawa kepada keselamatan, membawa kepada kebaikan. Malaysia negara yang bertuhan ni, cuma kita tak sampai lagi. Faham tu tak sampai, ilmunya tak faham ke situ. Jadi kita hidup dalam keadaan ketakutan. Diam je lah. Buat apa nak bela kebenaran, nyusahkan badan, buat apa? Tetapi kalau tidak dibela kebenaran ni macam mana pun dia akan menang. Cuma lambat dengan cepat je. Inilah tanda-tanda nampak di Malaysia dah. Dah ramai orang dah tak suka PAS. Ramai orang dah tak suka UMNO. Ramai dah orang tak suka ahli-ahli politik ni. Ramai orang dah tak nak mengundi. Kan nampak depan mata tu. Saya dah bagi tahu ni lama dah dulu. Lama dah saya bagi tahu. Sekarang ni ada tanda-tanda nak berlaku. Ramailah orang tak suka pemimpin A, B dan C. Tapi nampak stand Ustaz Asy'ari. Kita tak boleh jatuhkan kerajaan. Apa kata Ustaz Asy'ari? Kita tak boleh jatuhkan kerajaan. Apa makna cakap dia? Dia begitu taat kepada perlembagaan. Taat kepada undang-undang negara. Sebab itu dia humble. Terimalah orang nak tuduh dia tak betul pun. Tuduhlah orang nak kata apa pun katalah. Sampai masa kebenaran itu akan terserlah bagi orang yang faham, bagi orang yang nampak. Tapi kita yang konon-kononnya tadi, konon-kononnya dalam kebenaran, kita nak jatuhkan kerajaan yang sedia ada. Kononnya zalim. Habis yang kita sebagai suami ni, yang zalim hari-hari ni, kalau bini minta cerai macam mana? Sanggup kita? Kerajaan zalim, suami zalim. Kalau macam itu, kerajaan zalim, kita jatuhkan kerajaan, suami zalim, isteri bolehlah minta cerai. Tuan nak kata apa? Itu contoh. Sebab itu pemimpin zalim ni kita doakan. Kita nak nasihat-nasihat yang baik-baik. Macam itulah. Saya sangat yakin seyakin-yakinnya. Bila kita dah menuduh Ustaz Syari ni sesat, salah, fobia sangatlah, benci sangat, yang amat benci. Yang pelik, ada orang yang sayang sangat. Yang benci terlalu benci, yang saya terlalu sayang. Kalau kamu kata benci, patutnya satu Malaysia semua orang benci. Tak juga. Ada orang yang sayang. Yang sayang, yang sanggup berkorban apa saja. Dia orang ni bukannya orang yang bodoh piang. Orang yang tak cerdik. Doktor, profesor, ada PhD. Yang alim pun ada. Yang orang biasa pun ada. Kenapa dia orang sayang? Kenapa dia orang sanggup duduk bersama dengan Ustaz Syari? Sebab dia orang nampak peribadinya. Yang kamu ni, yang orang-orang lain ni, dia tak nampak. Sebab apa beza dua ni berlaku? Sebab hidayah. Kamu kata kamu yang dapat hidayah. Kami kata kami yang dapat hidayah. Kami bersangka baik, kamu bersangka buruk. Itu yang membezakan. Jadi siapa yang betul? Tunggulah masa. Tunggulah masanya. Dan saya, sebagai pendakwah bebas, sebagai orang yang tak pernah masuk pun dalam jamaah Arkam, tapi saya
berulang kali saya kata saya dah kaji 35 tahun. Sampai sekarang duk kaji lagi. Yang mana betul, yang mana salah. Dalam jemaah ada berlaku salah, takkan tak ada berlaku salah. Tetapi salah tu punca siapa? Dah dihukum ke belum? Siapa yang bersalah? Jadi kalau yang bersalah tu masih ada, akhirnya dia akan dihukum campak di luar jemaah. Akan berlaku semua macam tu. Proses itu zahirnya di tangan manusia. Sebenarnya hakikatnya Allah yang mengaturnya. Allah nak pilih siapa di antara mereka-mereka ini yang benar-benar layak jadi orang yang benar-benar bertakwa. Jadi yang paling akhir saya nak cakap di sini ialah mari kita muhasabah diri. Boleh jadi kita tersilap. Sebab saya kaji dalam jawapan-jawapan tu semua saya ada jawapannya. Saya dah kaji lama, 35 tahun kajian. Kita makna kena uji dululah. Saya 20 soalan, tuan-tuan 20 soalan. Saya jawab, tuan-tuan diam. Tuan-tuan jawab, saya diam. Itu baru adil. Macam itulah. InsyaAllah. Yang di Pertuan Agong pun, timbalan yang di Pertuan Agong pun baru bertitah. Kita nak pemimpin yang adil. Yang adil, yang baik, yang bertakwa, berkarisma. Ni dah zaman masa dia. Zaman-zaman orang yang bobrok ni dah berlalu. Tetapi cantiknya Ustaz Asy'ari mengajar anak buahnya. Jangan lawan kerajaan. Tapi cari keadilan tanpa berbuat dosa. Tanpa membuat dosa. Bela tak apa. Sekiranya perlu, bela kebenaran. Ada masa kita diam, tutup mulut. Tapi tak reda dengan kekufuran. Ada masa kita cakap dengan lisan ni. Macam saya sekarang ni. Cakap dengan lidah. Supaya tuan-tuan berfikir. Rakyat Malaysia berfikir. Pemimpin berfikir. Ulama'nya berfikir. Mufti-muftinya berfikir. Semua kita ada silap. Walaupun ustaz ke, da'i ke. Dan saya bercakap ini, mudah-mudahan diikhlaskan. Untuk kebaikan semua. Bukan ada kepentingan apa-apa kat saya pun. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mati meninggal dunia masuk kubur. Sebelum kita tuduh orang sesat, tak sempat taubat masuk kubur. Jenuhlah kita kena hempuk dengan malaikat tu. Marilah kita bertaubat. Sabar, relax dulu, sabar. Dah berpuluh tahun kamu tuduh Ustaz Asy'ari. Sekarang giliran untuk kita kaji semula. Ya ke? Dengar molek-molek. Be a good listener. Dengar elok insya-Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat taufik. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan bersama pada pagi ini. Entahlah dia jadi sembang santai ke, soal jawab santai ke, atau jadi apa yang santai. Wallahu alam. Apapun, niat saya ialah untuk membela kebenaran. Saya faham ada orang yang takut. Takut dah nak berkawan dengan saya ni, nanti kerajaan tahu, nanti JAKIM tahu, nanti polis tahu, SB tahu. InsyaAllah, ini masanya SB ke, JAKIM ke, ulama' ke, InsyaAllah raja-raja ke, suka kepada kebenaran. Mereka nak kepada kebenaran. Semua orang nak syurga. Semua orang nak cari pahala. Semua orang nak mencari redha Allah. Inilah masanya kita sama-sama untuk muhasabah diri di bulan Maulid Rasul ni. Sekian, ampun maaf daripada saya yang banyak dosa. Mudah-mudahan inilah salah satu usaha saya untuk menebus dosa-dosa silam saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.